Pahang FM 104.1 Kuantan. 107.5 Pahang Barat. Hai siapa nama Baby aja abang 92.7 Jerantut. Bila ku dengar janji-janjinya 91.9 Rompin. Tang digi 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 tang digi bang bang digi digi tang digi tang digi bang. Itu dia Rodong ya. Kita telah pun seperti yang kau dijanjikan, kita akan bersama dengan Encik Saidi Yaakob, iaitu Ketua Cawangan AKPK Kuantan, berada di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria dengar suara Mi. Ya, berjumpa pula kita hari ini Encik Saidi ya. Ya, betul. Bukan berjumpa mata, berjumpa kawan kata berjumpa mata pula. Berjumpa maknanya berjumpa di talian ya. Maklumlah sekarang ni benda-benda gini dia korang Pahang FM tu dengan AKPK tu berjumpa. Betul. Ya, betul. Baiklah. Kita ni dah pun berada di penghujung untuk PKP 3.0 ni. Kan. Yeah. Ura-uranya ada sambung. Itu tapi bukan itu yang kita nak bincangkan ya. Betul. Seperti yang kita diputuskan oleh kerajaan 1 Jun hingga 14, lepas tu sampai pula 28, banyak aktiviti perniagaan terpaksa ditutup. Bagaimana Encik Saidi, hari ni kita nak bercerita mengenai cabaran PKS di waktu pandemik COVID-19, dan juga bagaimana tuan melihat senario PKS sekarang ni? Ya, Mi. Sebagaimana yang kita sedia maklum ya, sememangnya kita dah 18 bulan dalam COVID-19. Dah 3 kali menempuhi PKP. Dan kita sedia maklum, sememangnya peniaga-peniaga kita memanglah orang kata cukup terkesan. Dan ramai juga yang orang kata kehilangan kerja. Dan kalau mengikut daripada Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana menyatakan meluahkan kebimbangan bahawa pelaksanaan PKP sekarang ini mungkin akan menyebabkan banyak lagi perniagaan yang akan terkesan sememangnya. Dan kalau kita tengok ada satu kajian menyatakan peniaga-peniaga kecil dan sederhana sekarang ini hanya mampu boleh bertahan antara 3 hingga 6 bulan saja cost overhead mereka. Kita faham. Cuma kita harapkan daripada pelan pemeliharaan negara akan dapat membantu mereka daripada kemeluk sekarang ini. Dan ini memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Baik daripada pihak kerajaan, daripada pemain industri dan juga daripada masyarakat sendiri untuk menangani masalah tersebut. Ya. Maknanya kita kena apa ni, bila sebut 3 bulan tu memang ketok kepala lah ya. Betul. Ya. Sebenarnya bila perniagaan tak ada, income tak ada. Bila cerita kadang-kadang kedai kena sewa ni contohnya Encik Saidi ya, untuk Makcu Maruku, kemudian Kak Wan Bahulu, lepas Mr. Yong Cushion ya. Banyak benda sebenarnya dipikirkan. Sebenarnya apakah yang sepatutnya dilakukan oleh usahawan PKS ni? Okey ni, kita kalau melihat pada keadaan sekarang memang ramai yang memerlukan bantuan daripada segi keuangan. Dan juga daripada kajian sendiri menunjukkan di samping bantuan keuangan, lebih kurang 40% memerlukan khidmat, nasihat dan bimbingan perniagaan permulaan. Dan kajian juga menunjukkan 30% memerlukan latihan asas keusahawanan. Jadi saya akan bercakap daripada tiga segi lah, tiga fokus, tiga skop.
Iaitu pertama sekali daripada padanan ataupun modifikasi tentang pengurusan aliran tunai. Yang ni yang penting sekali. Yang kedua, kita akan melihat daripada segi padanan ataupun modifikasi daripada pemasaran itu sendiri. Sebab sekarang dah berbeza dengan dulu. Berbeza. Dengan kedai tak boleh buka. Jadi ada cara lain. Dan yang ketiganya, saya akan kupas sedikit mengenai padanan ataupun modifikasi daripada produk itu sendiri. Berbalik kepada yang Ami katakan tadi. Sekarang dah tutup apa semua, yang hilang kerja apa semua. Jadi bagi setiap orang, setiap peniaga itu kesan dia berbeza. Ada yang mungkin betul-betul yang dah tak ada lagi perniagaan. Tapi ada yang perniagaan masih berjalan, tapi macam kata tadilah dia punya overhead beberapa bulan saja lagi mereka akan kehabisan. Yang inilah yang pertama sekali yang saya katakan padanan atau modifikasi mengenai pengurusan aliran tunai tadi. Kita kena melihat daripada segi aliran tunai. Bila sebut perniagaan dia melibatkan kos. Kos kita boleh melihat kepada senang, saya bercakap dalam bahasa layman lah, bahasanya senang. Kos tetap dan juga kos daripada perniagaan itu sendiri. Kos tetap, contohnya daripada sewa. Kita boleh berunding balik dengan pihak yang beri sewa untuk mungkin mengurangkan pada masa sekarang. Sebab dia orang pun boleh mendapatkan apa ni moratorium ataupun pengurangan pembayaran. Jadi kalau penyewa masih lagi berkeras, penyewa pun kena faham sekiranya perniagaan tak berjalan, tiada operasi, perniagaan tutup, sewa pun dia tak akan dapat. Jadi daripada segi sewa boleh dirunding, bincang balik. Yang keduanya daripada segi gaji pekerja. Saya rasa pekerja sekarang pun memang dia faham dengan keadaan sekarang. Mungkin buat masa sekarang boleh sedikit pengurangan. Dan bila ekonomi dah okey nanti, mungkin boleh, orang kata yang kurang tadi boleh dibayar kemudian. Mungkin. Daripada langsung kehilangan kerja. Itu melibatkan kos tetap yang terpaksa kita kendalikan dengan bijak dalam masa sekarang. Dan yang ketiganya, daripada segi komitmen tetap, bayaran bulanan, nak bayar orang kata rumah, nak bayar kereta, nak bayar kad kredit. Yang ni pun jangan tunggu dan lihat. Kalau kita bermasalah dengan aliran tunai tadi, contohnya untuk bayaran tadi, daripada segi individu sendiri pun boleh berbincang dengan pihak institusi keuangan. Pihak institusi keuangan memang cukup membantu. Kita jangan tunggu, orang kata benda tu dah nasi jadi bubur, dah kita dah penat sangat, baru kita berunding awal. Apa yang sepatutnya? Sebab banyak kaedah-kaedah penyelesaian. Andainya kalau kita dengan banyak bank dan rundingan antara dengan satu bank kita tak berjaya, bank lain kita berjaya, contohnya ada 4-5 bank lah. Satu 4 berjaya, satu tak berjaya. Mungkin aliran tunai kita masih lagi bermasalah. Jadi boleh berunding dengan AKPK. Dan AKPK kita tengok sebab mungkin kita boleh kurangkan daripada bayaran rumah. Kita boleh kurangkan pembayaran kereta. Jadi dekat situ, kita dah boleh bantu untuk kita pulihkan aliran tunai kita. Itu bagian individu lah. Individu juga melibatkan orang kata usahawan. Sebab bila perbelanjaan individu dia dah okey, mungkin boleh menampung untuk modal perniagaan. Tapi andainya, kalau yang perbelanjaan cash flow atau aliran tunai tadi masih lagi bermasalah, boleh juga bincang dengan bank, institusi keuangan untuk kurangkan bayaran pinjaman perniagaan tadi. Kalau di AKPK sendiri pun kita dah, kalau dulu memang kita fokus kepada pinjaman individu sahaja. Tapi memandangkan keadaan sekarang, AKPK juga fokus kepada perniagaan kecil dan sederhana. Maknanya boleh bincang dengan AKPK yang mana kita perlu struktur, yang mana kita perlu orang kata jeruakan balik. InsyaAllah kita akan cuba lihat apa bantuan yang kita boleh bagi. Sebab setiap orang tu berbeza. Keperluan berbeza, masalah berbeza. Jadi kita tengok mana satu yang perlu. Mana keperluan tu yang dia ambil. Dia kena buat kalau kita belajar sikitlah mengenai perniagaan Pareto, perbandingan apa semuanya, mana kepentingan, mana yang penting, mana yang tak penting kan. Betul, kena tengok balik. Itu yang salah satu yang saya sebut daripada segi padanan daripada modifikasi pengeluaran aliran tunai. Dan yang keduanya daripada segi pemasaran. Kita faham dengan keadaan sekarang. Kedai tak boleh buka. Jadi sekarang dah tiba masanya untuk kita beralih pada perniagaan berasaskan digital. Dan sekali lagi saya tekan kami sebab perniagaan dan pemeriksaan tak sama. Mungkin ada yang boleh buat digital, ada yang tak boleh. Jadi kita kena melihat kita punya keperluan. Bagi yang boleh buat
perniagaan berasaskan digital, kita beralih kepada perniagaan digital. Kita kena sesuaikan dengan keadaan semasa. Daripada segi pemasaran tadi, digital tadi, kita boleh orang kata tengok target market kita, audience kita siapa. Jadi kalau sekarang ni banyak ni, ada yang kalau yang PKP yang pertama dulu memang betul lah, ramai yang bila kita pertama kali hadapi, terkejut, kita tak nampak mana jalan penyelesaian. Tapi bila kita dah berlarutan sehingga 18 bulan, ada yang dah nampak, maknanya yang saya katakan tadi, yang perniagaan boleh menggunakan kaedah digital tadi, mereka dah mula memasarkan secara digital, dan ada yang bagi tahu, maknanya pendapatan mereka dah bertambah bila menggunakan digital tadi. Kita boleh gunakan FB dengan sebaik mungkin. Kita boleh gunakan Instagram. Kita boleh gunakan email. Kita kena tengok target market kita. Kalau anak-anak muda sekarang, kita boleh gunakan TikTok. Orang lama mungkinnya yang dulu FB. Jadi banyak medium yang boleh kita guna pakai. And then kita juga boleh gunakan FB group untuk bina komuniti bagi jenama kita. Bincang dengan pemain jenama kita tadi. Dan juga kita kena melihat pada content marketing kita. Jual secara soft sale. Maksudnya dekat content marketing tadi, sekarang orang perlukan info-info yang relevan dan bermanfaat. Tengok pada target market yang paling penting. Sekarang kalau kita lihat ada setengah perniagaan yang cukup berjaya bila mereka berjaya bina jenama peribadi mereka melalui media sosial tadi. Dan bukan semuanya berbayar. Banyak daripada agensi-agensi kerajaan yang kita boleh yang memainkan peranan mereka. Contohnya MDET, SIRIM, InScan, MARA. Banyak yang boleh kita pelajari pada mereka. Dan Google sendiri, kita boleh daftar bisnes di Google. Iaitu Google My Business. Free, percuma ya Mek. Untuk promote kita punya business profile dan juga bisnes punya website. Itu adalah daripada segi pemasaran. Dan saya cukup tarik dengan ni berlaku saya ingat bulan lepas lah, kawan saya sendiri, bila dia kehilangan kerja, bila sebut kehilangan kerja ni, kita kena reskill balik, tengok apa yang kita boleh lakukan. Jadi dia dapatlah idea sebab abang dia seorang peniaga daging lembu. Jual daging lembu. Jadi bila tak boleh buka gerai apa semua, tak berniaga. Jadi kawan saya tadi, daripada situ dia nampak apa yang dia nak buat. Dia kata dia nak bincang dengan abang dia untuk jual daging lembu secara pemasaran dia melalui FB. Jadi dia pun dalam FB dia iklan, dia bagi tahu contohnya 2 hari lagi, mana-mana yang nak dapat konten tu penting, nak dapat daging fresh, boleh kontak dengan dia. Dan pada hari 2 hari kemudian, masa dia lembu tu ada sembelih apa semua, memang dia dapat orang kata sold out permintaan. Dia kata daripada pagi lagi, dia hantar daging tu, tapi sedikit kesilapan dia. Dia hantar daging, kemudian dicampur dengan kerja lain, benda-benda lain, daging tu lambat sampai. Ada, tak silap saya, dia beritahu saya 3 yang beli daging tadi, malam baru dia sempat hantar. Jadi yang ni pun satu masalah. Pemasaran dah okey, tapi cara nak uruskan. Tapi pertama kali untuk dia. Kemudian dia kata yang 3 tempat tu dia hantar tu lebih kurang dalam pukul 8 rasanya. Balik rumah dia dapatlah WhatsApp daripada seorang kak ni bagi tahu, adik, daging yang adik hantar tadi dah tak elok sebab dah 1 hari kat atas kereta. Dia pun silap, dia kata banyak masa dia hantar tu dia pergi tempat lain. Dia banyak tak tumpukan sepenuhnya. Jadi dia rasa masa tu dia dah rasa down. Dia rasa sedikit down lah. Perniagaan dah okey, tapi ada masalah. Tapi dia ingat balik, dia kata, dia bincang balik dengan wife dia, dengan isteri dia. Masa dia attend satu seminar dulu, apa yang ditekankan oleh penceramah, produk tu mestilah berkualiti dan kena ada kepercayaan daripada pelanggan. Jadi dia fikir, bincang dengan isteri dia, apa dia nak buat. Jadi dia mengambil satu kesimpulan, dia balas balik WhatsApp akak tadi, dia bagi tahu minta maaf banyak-banyak kak sebab dia punya silap dan dia nak ganti daging tadi. Awalnya dia fikir kalau dia ganti dia akan rugi. Sebab yalah, daging akak tu tempah batang pinang ni daging musik lah kita kan. Dah RM32. Kemudian
dengan tulan RM2 kos penghantaran dan 60 lebih. Jadi kalau 3 mungkin dalam 100 lebih dia rugi. Tapi dia kata sebab dia fikir balik, dia ingat dulu perniagaan ni untuk jangka masa yang panjang. Dia kena ada kepercayaan daripada pelanggan tu sendiri. Jadi dia beritahulah dia nak ganti. Tapi akak tadi bagus. Agak tu tanya dia balik, dia kata, adik baru berniaga ke? Tak apalah, tak perlu ganti. Akak faham. Daripada situ dia kata dia ada semangat. 2 lagi yang dilambat hantar tadi, dia kontak balik. Salah seorang tu minta ganti. Salah seorang tu tak perlu ganti. Cuma nak ceritanya, bila dia buat tadi, dia ambil tindakan tadi, walaupun pada awalnya dia rasa dia akan rugi, rupanya lagi, market dia lagi besar. Sebab selepasnya, dia kata satu taman tu, kalau sebelum ni akak tu je yang beli, tapi sekarang bila dia nak hantar, bila dia post dia dekat FB, 5-6 tempahan dia dapat daripada taman yang sama. Jangan kita fikir kalau andainya kita ganti balik, kita akan rugi. Tapi sebenarnya untuk kehadapan, kita lagi untung. Dan contohnya lah ni, kalau kita beli nasi lemak biasanya, kadang-kadang kita beli tempat yang sama. Sebab apa kita beli tempat yang sama? Yelah, Kita dapat. pertama kerana sebihnya, kedua kerana kemesraan yang diwujudkan tadi. Betul. Yang ni cukup penting. Dan kalau boleh kita kena fahami pelanggan kita. Tambah baik quality. Dan dia ada regular customer kita. Yang tu memang penting. Pendek katanya sejauh ni kalau kita nak memasarkan barang kita kena letak diri kita sebagai pembeli sebenarnya pada sebagai pelanggan. Betul Min. Yang tu yang penting. Fahami pelanggan kita. Kita anggaplah pelanggan tu diri kita sendiri. Memang betul. Baik, ni ada soalan dari WhatsApp ni Encik Sedi ya. Dia mungkin teralih sikit daripada apa yang kita bincangkan, tapi ia berkaitan juga dengan PKS. Dia kata saya adalah seorang pengusaha kedai. Jadi masalah saya ni, saya meminjam dengan dia sebut peminjam berlesen ni. Ya, peminjam berlesen ataupun sekarang ni dikenali sebagai community kredit. Jadi masalahnya saya adakah AKPK mampu untuk menstrukturkan semula hutang dengan inilah pinjaman kredit ni? Bagi pinjaman kredit berlesen ni memang AKPK tak boleh. AKPK hanya boleh struktur balik bagi pinjaman dengan sebuah institusi yang dikuasai oleh pihak negara sahaja. Dicampur dengan ada lagi tekun, ion kredit, yang tu boleh. Tapi kalau yang under KPKT tadi, peminjaman berlesen, memang tak boleh. Kalau tak boleh tu, apa saranan Cik Sadi? Sebaiknya dia bincang balik dengan pihak tadi, pihak yang memberi pinjaman tadi, ataupun kalau bermasalah dia boleh bincang dengan pihak yang mengeluarkan lesen tadi, KPKT tadi. Sebab dan sepatutnya sebelum meminjam tu ialah dah meminjamkan, kena cari jalan keluar. Tapi bagi yang belum meminjam, tengok betul-betul syarat dia. Adakah kita mampu tak nak bayar? Yelah, kadang-kadang bila saya kat pinjaman kredit tu, pinjaman tu mudah kan. Kebanyakan PKS tu memang macam begitu Cik Zadi kan. Mereka lebih suka di situ sebab bayaran hari-hari dan sebagainya. Itu waktu mereka senang ataupun masa berniaga ini. Tapi sekarang ni dah keadaan dah berbeza sangat berbeza. Dan apabila kita lihat senario akhbar cerita 2-3 hari ni kan, ramai peniaga-peniaga yang kebanyakan yang nak sebut kata bunuh diri tu pun kita rasa mengeri dan mengerun kan. Yalah, kalau kita tengok dalam apa ni surah khabar banyak kan yang kemurungan apa semua. Dan dalam hal tadi juga sebenarnya yang dia dengan kredit tadi memang secara langsungnya kita tak boleh tolong. Tapi mungkin kita boleh tengok balik pinjaman rumah, pinjaman kereta, mana-mana pinjaman dia dengan institusi yang dikawasi oleh negara. Mungkin bila kita dah kurangkan kat situ, dia dah ada lebihan untuk dia bayar untuk selesaikan segera dengan syarikat pinjaman berlesen tadi. Boleh. Untuk dapatkan nasihat dengan kita boleh. Untuk tak boleh. Maknanya AKPK akan cuba menolong anda yang bertanya tadi, kalau anda ada pinjaman rumah kan, pinjaman kereta atau pinjaman perniagaan, mungkin kita bantu kat situ. Dan lebihan kat situ boleh selesaikan yang pinjaman yang berlesen tadi. Baik, bercerita mengenai perasaan bunuh diri tadi, ramai yang tertekan tu bila kita baca peniaga kan. Jadi sebenarnya mereka ni sebenarnya Cik Zadi, dia tak tahu
berkenaan inisiatif ataupun bantuan-bantuan dari pihak kerajaan ni, sebabnya kadang-kadang dengar cerita tu melalui mulut-mulut, tak dapat berita yang sahih dan sebagainya. Boleh Cik Saidi terangkan inisiatif ataupun bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan ketika ini? Ya, sebenarnya banyak daripada awal, kemudian permukasa plus, dan sebaiknya gunakanlah manfaat daripada bantuan tadi. Cuma yang mana yang kita perlu mengikut kategori perniagaan kita. Antaranya, saya bagi sedikitlah ulasan mengenai ini sebab masa kita pun saya faham. Kerajaan menyediakan bantuan pembiayaan mikrokredit sebagai modal kerja, sebagai working capital sebanyak 1.5 bilion. Disediakan bagi sepanjang tahun ini oleh BSN, Tekom, MARA, SMIKOP dan Yatin dengan kadar pembiayaan cukup rendah, 3%. Dan di samping itu juga ada kadar gerangkas prihatin ditambah sebanyak 500 pada 1,500. Yang ni pun yang berniaga boleh mohon yang belum dapat yang sebelumnya. Kemudian contohnya bagi industri hartanah, kerajaan melanjutkan pengecualian duty stamp, home ownership campaign pemilikan rumah. Patutnya berakhir Mei tapi dah dilanjutkan sehingga Disember 2021. Bagi industri otomotif, ada lanjutan penilaian cukai untuk kenderaan CKD dan CBU. Begitu juga kerajaan juga telah bersetuju untuk berikan diskaun khas kepada pemilik bangunan dan ruang perniagaan yang menawarkan pengurangan sewa premis perniagaan kepada PKS dan bukan PKS yang saya katakan tadi. Ada diskaun 30% daripada kadar biasa. Kemudian untuk majikan, kerajaan melanjutkan program subsidi upah di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, dan yang terjejas lanjutan diskaun bil elektrik kepada sektor yang terjejas tadi. Mana banyak yang manfaat tadi dan kita boleh tengok sama ada dekat MARA ke SME Corp ke, kita tengok mana yang bersesuaian dengan kita. Tapi andainya kalau dengan dana-dana tadi pun masih lagi kita bermasalah disebabkan oleh komitmen kita, bayaran kereta, bayar rumah, kemudian pinjaman kita sebelumnya, perniagaan yang sebelumnya, bolehlah hubungi kita di AKPK. Kita akan tengok sebab macam saya katakan tadi, setiap orang keperluan berbeza, setiap orang masalah berbeza. Mana yang sesuai? Mana kita faham, kita kena kenal pasti dulu, kata orang tu kenal dulu masalah kita, baru kita boleh selesaikan, ya. Cari puncanya dulu, ya Encik Saidi. Betul Min. Kalau orang kata senang cerita lah, analoginya, kalau kita orang kata high blood pressure, darah tinggi, kita jangan ambil ubat jantung. Ya, betul. Jadi kita kena pasti dahulu ubatnya. Dan satu lagi soalan daripada pendengar ni Encik Saidi, ya. Dia kata kawan ni pengusaha spa, tapi pengusaha spa yang biasa-biasa, tapi sekejap PKP 1 sampai sekarang ni kamu ni tak boleh nak berniaga. Apakah aturan ataupun nasihat yang boleh diberikan oleh APK kepada kamu ni, sebab kamu ni tak reti dah nak buat benda, soalannya. Kita ada contohnya di AKPK sendiri. Kita ada satu program dikatakan program ini dipanggil Social Synergy. Social Synergy ni adalah kerjasama kita antara JTK, Jabatan Tenaga Kerja, dengan Perkeso, dengan MDEC, mana beberapa agensi lah. Jadi mungkin boleh layari website kita, kemudian dapatkan simak di bawah Social Synergy tadi. Pegawai kita akan lihat permasalahan kat mana. Kata Spa tadi, kat mana masalah dia. Daripada segi je lah, kalau sekarang dah tutup kita dah faham. Atau mungkin daripada cash flow masih lagi boleh diselamatkan. Mungkin kita akan adjust balik yang cash flow tadi, aliran tunai tadi. Dan daripada situ mungkin kadang-kadang kita akan dapat idea-idea yang baru. Jadi kena berhubung, kena tengok balik agensi yang bantu tadi. Kalau susah kita nak pergi satu-satu, di bawah AKPK kita ada satu program yang dipanggil Social Synergy. Pegawai kita akan telefon. Dan juga apabila bercerita mengenai pegawai berhubung nak melalui website, kita ni golongan peniaga ni kadang-kadang dianya banyak golongan. Ada yang boleh terima melalui telefon je, maksudnya dia boleh faham. Ada yang melalui website dia baca-baca dia boleh faham. Ada tu terpaksa bersemuka. Dan semasa PKP ni, adakah AKPK Pahang ni dibuka? Sepanjang PKP
kita pejabat tutup ni. Tapi pejabat operasi kita masih berjalan sebagaimana biasa. Kita ada perkhidmatan maya kita. Andainya kita ada bermasalah ataupun nak dapatkan nasihat daripada AKPK, baik individu ataupun PKS, layari je website kita. Ataupun kita boleh masuk melalui https kemudian /service.akpk.org.my. Kat situ kita boleh pilih apa perkhidmatan yang kita perlukan. Kita masuk je kat situ, kita punya nama, nombor telefon, email apa semua. Kemudian pilihlah kat situ, pilihlah AKPK yang berkaitan, pilihlah AKPK Kuantan. Kemudian pegawai kita akan telefon. Pegawai kita akan telefon. Cuma saya nak ingatkan satu lah. Sebab kita ada juga yang bermasalah bila pegawai kita telefon, mungkinlah dalam kadang-kadang kita bermasalah kan. Kita tengok nombor telefon, kadang-kadang kita takut nak angkat. Ya, betul. Jadi tolonglah angkat. Dan telefon tu memang sekarang sebab kita pegawai-pegawai kita bekerja daripada rumah, EDR ataupun WFS. Jadi telefon yang kita gunakan adalah talian telefon bimbit. Jadi jangan tak pick up, tengok nombor 019 012, kita pun tak pick up, jangan. Sebab tu pegawai kita. Andainya kalau kita berurusan dengan AKPK lah. Tapi kalau sebelum ni kita tak pernah berurusan dengan AKPK, kita tak daftar pun melalui website AKPK, tiba-tiba kita dapat panggilan yang tu scammer, tolong. Tu scammer. Dan perkhidmatan AKPK percuma. Bila scammer dia akan minta bayaran ya. Dan contohnya ni, kalau katakan saya tambah sikit ya. Tadi individu, kalau yang PKS dia bermasalah kat situ dia boleh pilih yang PKS. Kalau yang PKS ni sebab kita tahu permasalahan sekarang, maknanya ramai yang peniaga-peniaga tadi yang terkesan. Jadi dia boleh masuk dekat yang saya katakan tadi dalam website kita tadi, kemudian pilih dekat meja bantuan PKS. Dekat situ dia boleh pilih temu janji bila dia nak pegawai kita hubungi. Dan khidmat kita bukan 5 hari seminggu, 6 hari seminggu, daripada Isnin hingga Sabtu. Dan bukan ikut office hour ni. Sebab ialah kita faham ramai yang perlukan daripada 9 pagi hingga 9 malam. Dia stick je kat situ bila dia nak kita hubungi. Kalau dia kata pukul 9 malam, pukul 8.58 malam, kita akan hubungi 8 malam. Itu adalah meja bantuan perkhidmatan PKS kita. Mana kita yang tentukan, maknanya peniaga tu tentukan waktu bila orang APK ni boleh telefon dia. Yang mana dia boleh bersedia. Dia boleh bersedia lah. Sebab kadang-kadang kita sibuk kan. Jadi tak apa, kita bagi masa peniaga sendiri yang pilih waktu untuk pegawai kita hubungi. Baik-baik, Cik Sadi bila bercerita pasal bayar hutang, tutup hutang ni masa begitu mencemburui lah sebenarnya ya. Dan Cik Sadi orang yang biasa menyeladahkan hutang-hutang orang ni, hutang-hutang perniagaan dan sebagainya kan. Banyak kaedah, banyak cara, banyak atau kata orang tu formula-formula yang digunakan. Pastinya ada pesan ataupun ada pesanan kepada mereka yang menghadapi masalah. Sekarang ni kita rasa kita seorang je masalah, tapi ramai orang bermasalah. Apa pesan untuk menghadapi situasi susah ni sekarang ni untuk khususnya PKS? Betul Mi. Pertama sekali kita jangan letakkan kita seorang bermasalah. Sebab bila kita letakkan kita seorang bermasalah, kita akan demotivated. Motivasi kita akan kurang. Jadi nasihat saya, langkah yang pertama kita jangan panik. Kita kena proaktif. Ada masalah kita kena cari jalan penyelesaian. Jangan kita termenung. Dan kita yang paling penting sekali yang saya katakan kena kenali apa permasalahan. Sebab ada orang kadang-kadang masalah dia simple, tapi dalam keadaan kusuk dengan tak ada pekerjaan, dia nampak benda tu berat. Sebab tu kita kena cari kat mana yang kita boleh berbincang. Dan sebagaimana yang Amin katakan tadi, kaedah-kaedahnya memang banyak. Baik di Institut Keuangan sendiri, di AKPK, kita melihat kepada permasalahan. Mungkin masalah tadi daripada segi modal apa semua, daripada cash flow tadi, kita boleh re-engineering. Kita boleh rescheduling, kita boleh jadualkan balik. Ataupun mungkin bila kita panjangkan tahun, kurangkan bayaran bulanan pun tak membantu, tak sesuai, kita boleh restructuring. Makna pinjaman tadi kita tengok keseluruhan. Dan kita juga boleh buat kepada refinancing. Maknanya banyak yang kita boleh kaedah-kaedah tadi. Yang pentingnya kena hubungi Institut Keuangan ataupun hubungi dengan AKPK. Dan yang terakhir sekali ialah masa kita cukup cemburu ni. Sama-samalah kita berdoa semoga COVID-19 ni mana berakhir segera. Dan tolonglah
bagaimana yang awal tadi saya katakan, maknanya kemenangan kita adalah melalui bukan hanya kerajaan sahaja, bukan melalui pemain industri sahaja, bukannya masyarakat sahaja, kena ada kerjasama yang cukup erat. Maksudnya daripada kerajaan, sekarang ni pun kita dah tengok bekalan vaksin semakin bertambah. Kemudian daripada segi pemain industri sendiri, masyarakat sendiri, tolonglah patuhi SOP. Yang ni penting, tolonglah patuhi SOP. Sebab kalau, ialah, pakailah pelitup muka. Kemudian selalulah sanitize tangan kita. Kemudian jagalah penjarakan. Sebab andainya SOP ni kita tak boleh patuhi, kita bimbang. Angka bertambah. Jadi untuk fasa 1 ke fasa 2, bila masanya? Cukup penting kerjasama kita, kemudian sama-samalah kita berdoa, insya-Allah. InsyaAllah. Sebelum satu perkataan sebelum ni saya nak confirmkan semula, sebab ni ada ramai yang bertanya ni, nak confirmkan semula cerita tadi, AKPK tidak mengenakan sebarang bayaran apabila mendapatkan khidmat mereka, betul? Betul, Miss. Bagaimana saya katakan tadi. Perkhidmatan AKPK adalah percuma. Tapi suka juga saya ingatkan, sekarang ni ramai yang skema. Yang kononnya dia telefon, dia kata dia wakil AKPK. AKPK tak ada wakil. Kalau kita tak pernah buat urusan dengan AKPK dan kita dapat panggilan kononnya daripada AKPK, abaikan. Tapi kalau kita dah daftar dekat kita punya website AKPK dan diperlukan khidmat AKPK, bila dapat panggilan telefon, walaupun nombor telefon bimbit, tolong cuba jawab. Sebab kita biasa ni kita akan cuba 3 kali kita telefon, andainya tak jawab, langkah kita terakhir kita akan email sekali lagi untuk membantu. Yang masalahnya kadang-kadang memang dia dah daftar, tapi bila kita follow up balik, kita tak dapat feedback. Kita telefon tak angkat, email tak balas. Yang ni yang sedikit masalah lah. Baik. Terima kasih Encik Syadi. InsyaAllah kita akan berjumpa dari masa ke masa. AKPK memang diperlukan untuk menyelaras hutang-hutang orang ni dan membantu mereka yang terkesan. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, kita baru saja bersama dengan Encik Saidi Yaakob, iaitu Ketua Cawangan AKPK Kuantan, berbual pasal cabaran PKS di waktu pandemik COVID-19. Mungkin dapat iktibar ataupun dapat panduan kepada wakma ya, bagaimana nak menyelaraskan hutang tu ya. Aduh, dengan hutang ni